Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri melihat, perhatikan apa yang Dia telah sediakan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha memberitahu segala apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah melupakan mereka untuk mengerjakan amal-amal untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang durhaka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidaklah sama ahli-ahli neraka dan ahli-ahli syurga. Ahli-ahli syurga lah orang-orang yang beroleh kemenangan. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini. Kita semua masih lagi dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat kita bersama-sama menunaikan solat waktu maghrib secara berjamaah, dan dapat pula pada malam ini kita bersama-sama mengikuti kuliah maghrib sampailah isyak, sampailah waktu patut berhenti, insyaAllah. Kerana mari 3-4 bulan sekali ni, dia tak tahu nak berhenti bila. Saudara sekalian, malam ini kita membicarakan satu tajuk yang berkaitan dengan amalan yang sangat disukai oleh Allah dan amalan yang paling afdal, amalan yang paling disukai oleh Allah dan amalan yang paling afdal. Saudara sekalian, ayat yang kita baca tadi mengingatkan kita masing-masing supaya membuat persiapan untuk hari esok. Sebagaimana tawaran jawatan kosong di luar sana tu dah lama dah dibuka kepada seluruh muslimin dan muslimat. Tawaran itu berjalan sehinggalah sebelum mati dan sebelum kiamat. Dia tulis itu. Mana tawaran itu berpanjangan. Tuan-tuan baca ke tak? Tak tahulah. Saya sampai ni saya baca dah tadi. Bapak kata tawaran itu berpanjangan sehingga terbuka sebelum mati ataupun sebelum kiamat. Ayat yang kita baca ini, sahabat sekalian, dia mengingatkan kita supaya buat persiapan. Persiapan mana? Persiapan hari esok untuk kita bertemu dengan Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri atas seorang. Dia tak sebut anfus. Kalau anfus maknanya banyak diri. Yang Allah pesan ni atas diri kita masing-masing.
Wal tanzur nafsun, nafsun, nafsani, anfus. Nafsun satu diri, nafsani dua diri, anfus banyak diri. Dalam ayat ini Allah sebut satu diri je. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat, memerhatikan apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, hari akhirat. Nafsun makna apa dia? Masing-masing. Suami jaga diri suami, isteri jaga sendirilah. Ayah jaga diri ayah, anak jaga diri anak, masing-masing. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, makalah jagalah diri masing-masing. Macam Allah sebut wal 'asr innal insan, atas seorang. Dia kata innan nas, manusia ramai, disebut seorang. Masing-masing bertanggungjawab atas diri masing-masing. Masing-masing jaga dirilah. Dan manusia ni Allah ingatkan apa? Wala takunu kalladzina nasullah, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Bila kita hidup di atas dunia, makan sedap, minum sedap, kita pun sihat, tubuh badan gagah sebagainya, manusia mudah lupa kepada Allah. Maka Allah ingatkan kita apa? Wala takunu kalladzina nasullah, jangan kamu jadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Sahabat sekalian, di antara amalan yang sangat disukai oleh Allah, di antara amalan yang sangat disukai oleh Allah, di antara amalan yang sangat disukai oleh Allah, bukan suka, ada tiga. Ada tiga amalan yang sangat disukai oleh Allah. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal ahabbu ila Allah ta'ala, apakah amalan yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala? Bukan suka, bukan suka, paling disukai. Maknanya kita kena ambil berat betul. Kalau inilah amalan yang paling disukai oleh Allah, kalau kita nak Allah sayang kepada kita, buatlah amalan ini. Amalan mana? Ayyul amal ahabbu ila Allah Ta'ala? Qal as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ay? Qal birrul walidain. Qultu summa ay? Qal al-jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Abdurrahman, nama sebenarnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling disukai oleh Allah Ta'ala? Baginda menjawab, salat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, berbakti kepada dua ibu bapa. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa? Baginda menjawab, al-jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Hadis muttafaqun alaih, disepakati hadis ini oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis sahih. Saudara sekalian, Abdullah bin Mas'ud ini salah seorang sahabat yang sangat alim kitab Allah. Dia sangat reti Al-Quran. Pun begitu, dia tidak tinggal Rasulullah. Dia tak tinggal Rasulullah. Dia tak tinggal hadis Nabi. Orang kita alim Quran, akhir tinggal hadis pula dah. Jadi jamaah Al-Quran Malaysia. Tahu? Tak tahu tak apa. Teralih sangat Quran, akhirnya tinggal Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud, dia alim Al-Quran, tetapi dia tak tinggal Rasulullah. Dia tanya Rasulullah,
apakah amal yang paling disukai oleh Allah? Dan Nabi jawab mengikut turutan. Yang pertama kata Nabi, as-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Dua, birrul walidain, berbuat baik pada dua ibu bapa. Tiga, al-jihad fi sabilillah. Inilah tiga amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bukan yang disukai, paling disukai oleh Allah Ta'ala. Yang pertama berkait dengan salat, sembahyang. Sembahyang ini kaitannya ialah dengan Khalik, pencipta Allah. Yang kedua ialah berbuat baik kepada dua ibu bapa. Ibu bapa ini ialah makhluk. Yang tadi Khalik, pencipta Allah. Yang mak bapak ini makhluk. Antara amalan yang sangat disukai oleh Allah Ta'ala ialah berbuat baik pada makhluknya. Khususnya siapa sini? Birrul walidain, buat baik pada ibu bapa. Dua. Yang ketiga berkait dengan agama. Yang ni berkait dengan Allah, pencipta. Yang ni berkait dengan makhluk yang kena cipta. Yang ni berkait dengan agama. Orang yang sanggup berkorban masa, tenaga, wang ringgitnya kerana nak menegakkan agama. Ini yang ketiga yang Nabi sebut amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni saya ambil satu pun sikit je, sebab nak bagi saya tajuk yang berkait dengan dia. Yang pertama ni apa? Yang apa-apa dalam hidup kita, yang pertama itu mestilah Allah Ta'ala dulu. Allah Ta'ala dulu. Solat. Ingat ta'zin tadi. As-salah, yang pertama sembahyang. As-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Mudah Ustaz, saya sembahyang berjamaah senantiasa. Okeylah, boleh nampak tu, tak apa. Kenapa sembahyang? Dia kata sembahyang ini hak Allah, hak Khalik. Paling utama setelah tauhid adalah salat. Sebab dia buat turutan. Yang pertama sekali sembahyang pada waktunya. Yang kedua baru turun kepada makhluknya, ibu bapa. Yang ketiga turun kepada agamanya, yakni jihad di jalan Allah. Yang pertama apa? Yang pertama itu Allah Ta'ala dulu. Hak Allah, yakni hak Khalik, paling utama setelah tauhid adalah solat sembahyang. 2-3 hari lagi orang akan sambut Isra' dan Mi'raj. Kenapa sembahyang ini? Sembahyang ini adalah segala-galanya. Rasulullah SAW mendahulukan salat kerana ianya merupakan penghubung antara hamba dan Tuhannya. Maka jangan sekali-kali melintas di hadapan orang yang sedang salat. Ini saya ambil ringkas je bahagian ini. Ini nak jam ke tajuk yang kita nak bincang. Dua, keislaman seseorang tidak akan sah tanpanya salat. Kerana ulama ada menyebut, sesiapa yang meninggalkan sembahyang kerana malas sekalipun, orang itu tetap terkeluar daripada Islam. Besar sembahyang. Allah tidak akan menerima amal apapun tanpa solat. Apa juga yang kita buat kalau tanpa solat, akidah kenalah, maka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kerana ibadat yang paling pokok sekali ialah ibadat solat. Solat adalah rukun yang paling penting setelah mengucap 2 kalimah syahadat.
Dan solatlah amalan yang paling pertama sekali yang akan dihisab, disoal oleh Allah Ta'ala di hari akhirat nanti. Yang paling penting apa dia? Solatlah satu-satunya arahan daripada Allah, sama ada berkait dengan ibadat, berkait dengan ekonomi, berkait dengan politik, berkait dengan jihad, apa saja. Solatlah satu-satunya ibadat yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terima di langit sana. Sembahyanglah satu-satunya. Dan sembahyang ini dalam apa jua keadaan, sama ada di lautan Hindi, tapi tak sempat tunjuk malam ni, panjang cerita. Boleh tengok, saya ada nonton lautan Hindi, ada lautan Hindi sini. Katalah kita terhumban di mana tadi, kita terhumban mana tadi, di lautan Hindi. Jauh lautan Hindi, Ustaz. Boleh ke kita terhumban jauh di lautan Hindi ini? Macam mana katalah takdir Allah Ta'ala kita terhumban di lautan Hindi? Nak semayang ke tak Ustaz ni? Semayang ini kita kena tunai semayang. Dalam apa jua keadaan kita kena semayang, sekalipun kita terhempas di lautan Hindi. Macam MH370, tapi dia tak kata terhempas, dia pun tak kata kena rampas. Payah nak faham. Tapi musim ni dah terlepas. Patut tuan-tuan jemput saya masa kapal terbang jatuh tu. Cerita panjang kau terbang ni, panjang cerita dia, tak apa. Katalah inilah lautan Hindi dengan gelombang, dengan segala bendanya. Allahu Akbar. Tak adalah seorang pilot yang bagus, dia nak landing ke sini, melepasi kepulauan Sumatera belah sana tu belah tu, ke pasar dia begini. Katalah di sinilah jatuhnya kita MH370. Sekalipun jatuh dalam lautan, kita wajib sembahyang. Atas pokok kejar di harimau, kita kena sembahyang. Di udara kita kena sembahyang. Nak sebut apa dia? Dalam apa jua keadaan sekalipun, saudara sekalian, kita wajib menunaikan solat ini. Kenapa dia? Ianya adalah berkait dengan yang utama apa dia? As-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya. Bila kata sembahyang, sembahyang ni apa dia? Inilah nak menggambarkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup kita ni, tak adalah yang paling hebat, yang paling bagus sekali. Siapa dia? Allah Ta'ala lah segala-galanya. Allahu ghayatuna, Allah lah matlamat kami. Maka dalam amalan yang paling utama ini, yang disukai oleh Allah Ta'ala, Nabi sebut apa tadi? Yang pertamanya ialah as-salatu ala waqtiha, sembahyang. 2, berkait dengan mak bapak. 3, berkait dengan jihad. Yang ni saya tinggal dulu. Saya nak pergi ambil kepada tentang sembahyang ni, sebab sembahyang ini nak menggambarkan hubungan kita dengan Khalik, dengan pencipta Allah. Dan inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi fokus kita yang utama malam ini. Amalan yang paling utama. Tadi tajuk tu nak jam je, nak melompat je. Apakah amalan yang paling utama sekali? Dua-dua ni hadis sahih semua. Jadi amalan yang paling disukai oleh Allah, yang pertamanya as-salatu ala waqtiha, sembahyang berkait dengan Allah, berkait dengan pencipta. Dalam apa jua keadaan, Allah lah dalam hidup kita ini. Maka dalam hadis ini, sahabat bertanya pada Rasulullah. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal? Qala imanun billah. Qala thumma madha? Qala al-jihad fi sabilillah.
Qala thumma madha? Qala hajjun mabrur. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW pernah ditanya, apakah amalan yang paling utama, yang afdal? Baginda bersabda, beriman kepada Allah. Sahabat bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah bersabda, jihad pada jalan Allah. Dan sahabat bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah bersabda, haji mabrur, iaitulah ibadat haji yang diterima. Tadi pun 3 juga. As-salatu ala waqtiha, sembahyang pada waktunya, berkait dengan Khaliq, berkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni Nabi sebut amal yang paling afdal. Paling afdal apa dia? Imanun billah, beriman kepada Allah. Inilah amal kita yang paling afdal sekali. Jadi amal yang paling disukai, iaitulah sembahyang pada waktunya, yang nak menggambarkan apa jua dalam hidup kita ni. Salatlah yang paling utama. Salatlah yang paling utama. Dan salat itu kita tunaikan dengan segala syarat-syarat yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, daripada bab taharahnya, daripada soal akidah keimanan, masuk bab taharah kesucian, soal menghadap kiblat pula, wudu sebagainya, semua sekali lah dengan khusyuknya, segala-galanya dalam sembahyang. Artinya apa dia? Nak menunjukkan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Yang ni Nabi nak sebut amal yang paling afdal. Apa dia? Imanun billah, beriman kepada Allah. Iman kepada Allah inilah yang paling besar sekali, sehingga disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam juga 3 juga. Bilakah datangnya rasa halawatul iman, manisnya iman? Bila datang rasanya halawatul iman, manisnya iman? Datangnya halawatul iman ini bila yang pertama dalam hidup kita itu ialah Allah. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. 3 perkara jika terdapat dalam diri seseorang, maka dengan perkara itulah dia akan memperoleh kemanisan iman. Siapa? Seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada selain keduanya. Mana apa dia? Kalaulah kita telah meletakkan yang paling tinggi dalam hidup kita, yang paling besar dalam hidup kita, yang paling kita utamakan dalam hidup kita ialah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka waktu itulah kita akan dapat halawatul iman, manisnya iman. Waktu itulah kita mendapat amal yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Kerana orang tidak akan sembahyang pada waktunya, melainkan orang yang paling sayang, cinta dia kepada Allah. Kemudian itulah juga amal yang paling afdal, iaitulah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada Allah Ta'ala ini disebut sebagai amal yang paling afdal. Yang kedua, barulah berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, baru hak kita duk sibuk-sibuk. Kita ustaz nak pergi umrah, kita ustaz umrah. Umrah ni nombor 3. Nombor 3 umrah ustaz, haji ustaz. Betul kena haji. Kalau kita teliti hadis Nabi, Nabi bersuruh di antara jihad itu ialah pergi haji. Pergi haji itu jihad. Tapi dalam hadis ini Nabi sebut haji yang ketiga. Itu haji yang diterima lah. Kalau haji yang tak diterima, lagi jauh lah. Saudara yang saya kasih sekalian, sejauh mana iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nak bahas apa dia makna kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini bukan sahaja membawa makna kita beriman kepada Allah Ta'ala, meyakini adanya Allah Ta'ala, termasuklah apa? Malah ni ada 7 tajuk nak selesai. Bila kita kata iman, bila kita kata imanun billah, beriman kepada Allah, ada 4. Yang pertama, mengimani wujudnya Allah. Ustaz, saya dah mengaku Allah Ta'ala ada. Bagus. Kalau orang tanya kita, agak-agak awak iblis mengaku tak Allah ada? Soalan. Agak-agak iblis mengaku tak Allah Ta'ala ada? Iblis mengaku tak? Mengaku. Bau sama. Bau sama. Kacau Ustaz ni. 2, mengimani rububiyah Allah. Allah lah alhamdulillahi Rabb lahilah kalimah rububiyah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb, pencipta, yang menjadikan alam seluruhnya, termasuk manusia. Rabb dengan makna pemilik, yang memiliki alam seluruhnya. Rabb dengan makna penguasa, Allah Ta'ala juga. Rabb dengan makna pengatur, Tuhan juga. Maknanya kita percaya Allah Ta'ala lah yang mencipta alam ini, Allah Ta'ala lah yang mengatur alam ini, Allah Ta'ala lah yang menguasai alam ini, Allah Ta'ala lah yang memiliki alam ini. Hak Tuhan belaka. Hak turun langit, buat turun langit. Yang buat turun hujan, Allah Ta'ala. Yang buat manusia, Allah. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya orang-orang yang bukan Islam, siapakah yang buat langit bumi, la yaqulunna Allah, mereka jawab Allah. Wala in sa'altahum man khalaqahum, kalau kamu tanya mereka siapa yang buat diri mereka, la yaqulunna Allah, mereka jawab Allah. Kalau begitu Ustaz, kita dengan orang kafir sama baru. Tadi sama dengan iblis. Kacau betul Ustaz ni, kacau. Hari orang kafir pun mengaku Allah Ta'ala buat turun hujan, Allah Ta'ala buat langit bumi. Baru sama. 3, mengimani uluhiyah Allah. Kalau kita mengucap, kita kata apa dia? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah, diabdikan diri, ditaati, dipatuhi melainkan Allah. Kita tak kata la Rabb illallah. Ada orang sendiri mengucap gitu. Tak tanya sungguh ni. Kalau tuan-tuan tak faham, banyak. Kalau tuan-tuan faham, pendek je malam ni. Tak ada Ustaz. Tak ada pula orang sini baca la Rabb illallah, melainkan la ilah. Daripada ilah tu adalah kalimah uluhiyah. Kau kata la Rabb illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Sebenarnya orang-orang bukan Islam juga percaya Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Bukti apa Ustaz? Bukti. Tuan-tuan balik buka surah Yasin. Balik buka surah Yasin. Ayat mana? Mula aku tak ingat ayat tu kat mana. Tuan Imam dia ingat, nanti tak apa. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِي الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا betul? Tughni anni syafa'atuhum syai'an. Betul? Inni idzal lafi dhalalin mubin. Betul? Boleh tak ingat masing-masing? Tadi ingat. Lepas tu inni, ambil itu. Inni amantu bi rabbikum.
Betul? Kena sepakat ulama kota warisan. Dengar baik, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Inni, sesungguhnya aku, amantu, aku bi rabbikum, aku beriman dengan rabbikum, Tuhan kamu. Kenapa pula dia mengaku Tuhan kamu, sedangkan penduduk Antakya itu menyembah berhala, tak beriman dengan Allah? Dia nak beritahu, aku beriman dengan Tuhan kamu, Rabbukum. Rabb mana? Yang buat turun hujan, yang buat turun air hujan, yang buat langit, yang buat bumi, yang menumbuhkan pokok, yang menghidupkan kamu. Rabb itulah. Inni amantu bi rabbikum. Orang Melayu kita tuan-tuan duduk sini, percaya Allah Ta'ala buat langit, buat bumi, menurunkan air hujan, tapi dia tak sampai ke sini. Mengimani uluhiyah Allah, la ilah, la ma'bud illallah, tidak ada yang disembah, yang nak diabdikan diri illallah, malaikat Allah. Allah saja yang kita nak sembah, yang kita nak abdikan diri. Macam mana? Qul inna salati, sembahyang aku, wa nusuki, ibadatku, wa mahyaya, seluruh hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Maknanya sahabat sekalian, la ilaha illallah, kita kena ambil uluhiyah Allah, mengakui akan kebesaran, kehebatan Allah, percaya, yakin bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan rasul-rasul, menurunkan kitab-kitab, yakin dengan peraturannya, yakin dengan undang-undangnya. Barulah kita termasuk di kalangan orang yang beriman dengan Allah. Apa amal yang paling utama tadi? Imanun billah, beriman dengan Allah. Apa makna iman? At-tasdiq bi kulli ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang Nabi kita bawa, sama ada berkait dengan umur dunia, urusan dunia, ataupun umur din, urusan agama, apa saja yang Nabi kita bawa, wajib kita benarkan dia, wajib kita yakini, wajib kita membenarkannya. Jangan ada sikit dalam diri kita perasaan syak, tidak yakin kepada apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikat iman ialah menyerah diri kepada Allah, serah diri bulat-bulat pada Allah dalam semua hal keadaan. Seseorang hamba itu tidak membantah Allah dalam apa jua pun, sama ada dengan perkataan atau hatinya, bahkan hatinya meredai segala ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya orang yang benar-benar beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat sekalian, kalau kita pergi kepada satu tajuk, bukan tajuk, persoalan, kenapa kita bertanya, Al-Quran menjawab? Saya nak kait dengan iman itu. Apa mana Ustaz? Tuan-tuan kira berapa tajuk dah tadi? Tak tahu tajuk, tak apalah, bertajuk-tajuklah kita. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Kita bertanya, kenapa kita dijadikan? Maka Quran beri jawapan. Quran beri jawapan.
Kenapa kita dijadikan oleh Allah Ta'ala? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk mereka menyembah, beribadat, tunduk kepada aku. Kasarnya begini. Inilah tiga perkara mengapa Allah Ta'ala ciptakan manusia. Satu, Allah ciptakan kita sebagai hamba. Dua, Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai khalifah. Tiga, Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai pemegang amanah. Tajuk kita malam ni imanun billah, beriman dengan Allah, kaitan dengan kehidupan harian kita. Manusia sebagai hamba kepada Allah disebut dalam surah Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, dan aku tidak menjadikan jin dan manusia illa liya'budun, malaikat untuk liya'budun, mengabdikan diri, beribadat, tunduk patuh kepada Allah. Seluruh hidup kita ni tunduk patuh pada Allah, termasuklah bab ibadat, bab makan, minum, bab ekonomi dan segala-galanya. Dua, kita ni jadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak buat atas muka bumi ni khalifah. Apa makna khalifah? Makna khalifah ialah menjadi pentadbir, pemimpin politik, mengikut apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni saya takkan panjang ni, saya hanya tunjuk poin-poin dia. Khalifah dengan makna apa dia? Menjadi pengganti pemimpin politik, mengganti kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah khalifah. Tiga. Yang ketiga, kita ini adalah pemegang amanah. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha. Sesungguhnya kami telah mengemukakan tanggungjawab amanah kepada langit, bumi, gunung ganang. Fa abayna an yahmilnaha, tapi langit, bumi, gunung ganang semuanya enggan. Wa hamalaha al-insan, manusia sanggup pikul pula. Ini tiga tugas kita. Kita sebagai hamba, kita sebagai khalifah, dan kita sebagai pemegang amanah. Turun lagi satu soalan yang kedua. Kita bertanya, kenapa kita diuji oleh Allah? Kenapa kita diuji oleh Allah? Susahnya saya, Ustaz. Dahlah saya sakit, mak saya juga sakit. Ujian Allah. Dan di antara ujian yang besar itu ialah ujian bila seorang itu mengaku beriman. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja mengatakan amanna, kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Ingat tajuk malam ni panjang. Keimanan kepada Allah kaitan dengan kehidupan harian kita. Tapi saya rangkum dalam 7-8 tajuk. Alhamdulillah. Bila kita kata amanna, aku beriman, Allah uji kita. Hasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan saja mengatakan amanna, kami telah beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tak diuji. Orang ni kata saya beriman, saya beriman, saya beriman. Bukan saya Islam, bukan aslamna, bukan. Beriman. Sebab seorang yang beriman sudah tentu Islam. Seorang yang Islam belum tentu beriman. Seorang Rasul
sudah tentu Nabi. Seorang Nabi belum tentu Rasul. Ingat ni, saya datang tempat tuan-tuan ni, saya bukan datang tempat orang tak belajar ni. Dia orang belajar belaka. Jadi saya pergi cepat-cepatlah. Okey. Kemudian walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui dan sedia mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Dusta mana ni? Iman dia. Ada orang yang sadaku, yang benar imannya kepada Allah, memang dia beriman sungguh. Tapi ada manusia yang al-kadhibin, yang dusta, yang bohong. Ini yang Allah Ta'ala sebut kepada kita kisah di dalam Al-Quran. Sehingga dalam Quran itu Allah Ta'ala sebut satu surah. Surah apa nama? Suratul Munafiqin. Surah khusus, surah lidah bercabang. Macam nak nampak? Nampak ke tak? Ke tidur lah tu. Macam mana dia boleh kerak lidah dia jadi bercabang? Dia memang buat sungguh lidah jadi bercabang. Isyak dah. Madinah belum isyak lagi. Kita ambil waktu Madinah. Sahabat sekalian, sehingga dalam Quran ini Allah Ta'ala sebut, nak sebut apa? Cerita di kalangan manusia yang mengatakan amanna, kami beriman ini, ada yang tak beriman. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Lepas tu wa bil yaumil akhir. Lepas tu janganlah buat tak tahu pula. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia, kata Allah, man yaqul fi'lul mudhari'. Allah tak sebut wa minan nasi man qala. Di antara manusia ada yang telah berkata, past tense. Allah tak guna kalimah past tense. Dia guna kalimah apa dia? Present tense. Susah buat orang putih, balik dia baru. Present tense, future tense. Istilah dia begitu. Fi'lul mudhari'. Man yaqul, wa minan nas, di kalangan manusia. Siapa manusia? Orang Cina, orang Melayu, orang India, orang putih, Obamanya siapa? Semua manusia. Wa minan nas, di kalangan manusia, man yaqul, ada yang sedang berkata dan akan terus berkata. Kata apa dia? Amanna billah, kami beriman dengan Allah, wa bil yaumil akhir, dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin, wa ma hum, tidaklah mereka, kata Allah, bimu'minin, mereka bukanlah orang yang beriman. Wal iyaz billah. Siapa tu Ustaz? Itulah golongan munafik. Golongan munafik. Idza ja'aka al-munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Apabila orang munafik datang kepada wahai Muhammad, mereka akan mengucap nashhadu. Sahih mulut dia, nashhadu innaka la rasulullah, kamulah rasul Allah. Sedangkan Allah Ta'ala kata apa dia? Innal munafiqin lakadibun. Orang-orang munafik itu, kata Allah, kadibun, mereka itu dusta, kata Allah. Saudara, orang munafik ini Allah Ta'ala menyebut, hadis sebut mereka ni baca Quran, tapi dia tidak yakin dengan hukum Al-Quran. Maka Nabi buat perumpamaan yang sangat tepat. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran
Saya baca Melayu, tuan baca Arab. Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, baunya sangat harum dan rasanya juga sedap. Baunya tayyib, kita bercakap Arab juga tayyib, tayyib sama. Warih wa ta'ma tayyibun, anginnya, baunya, katakan anginnya pula terjemah, baunya sedap, rasanya juga sedap. Oh, ni buah utrujah, tengok bau sedap, kita buang pak cekok, memang sedap sungguh. Zahirnya sedap, batinnya sedap makan. Wa masalul mu'min alladhi la yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang mukmin yang tidak baca Al-Quran, masalut tamrah, seperti buah tamar, la rihalha, tidak ada bau tak ada, wa ta'muha hulun, tapi rasanya manis. Walaupun buah tamak kerma ni tak cantik, buah tamak acuah tak cantik, Ustaz, keripuk je Ustaz, tapi kalau kita makan, walau manisnya Ustaz, sedap. Mana boleh? Zahirnya tak ada apa-apa, tapi hatinya apa dia? Beriman, manis. Wa masalul munafiq alladhi yaqra'ul Quran, dan perumpamaan orang munafik yang baca Quran, masalul raihana, seperti buah raihana, riha tayyibun, baunya sedap, wa ta'muha burrun, tapi rasanya pahit. Buah tu kita bau sedapnya, la ilaha illallah, kita pun tak sabar dia makan, menatang sungguh. Dia orang Terengganu celaka saja. Orang Melaka kena abang kau, baling terus. Rupanya apa dia? Buah raihanah ni baunya cukup harum, tapi rasanya pahit. Itulah orang munafik, kata Nabi, yang baca Quran. Dan perumpamaan munafik yang tidak baca Al-Quran seperti buah hansalah, yakni buah peria yang tidak ada bau sama sekali, dan ditambahi pula oleh rasanya yang pahit. Sahabat sekalian, ini Allah Ta'ala nak ajar kita macam mana kita mengaku beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiba-tiba kita tak yakin dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita mengaku beriman, kita tak yakin dengan hukum Allah. Kita mengaku beriman, kita tak yakin dengan peraturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana kita mengaku diri kita jadi orang yang beriman? Mengaku diri beriman kepada Allah, tapi kita tak ambil peraturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana nota saya tu? Nota nasihat lah. Tak masuk sini. Saudara sekalian, sebab itu dalam perkara yang tak ada sini pun, dalam perkara yang sedang heboh dalam masyarakat sekarang, berkait dengan apa Ustaz? Berkait dengan yang disebut sebagai undang-undang Qanun Jenayah Syariah, Qanun Jenayah Syariah, KJS, Qanun Jenayah Syariah. Saya risau tuan-tuan, saya bukan risau apa, saya bukan risau persoalan orang-orang politik yang bercakap. Saya risau berkait dengan soal keimanan. Kerana kita kena ingat, bila kita sebut undang-undang ini, kita kena ingat peraturan-peraturan dan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala terhadap kesalahan yang melibatkan pencerobohan ke atas nyawa, anggota badan dan harta benda manusia. Peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Kata Ibn Rushd, jenayah ke atas tubuh badan dan nyawa seperti mencederakan manusia atau membunuhnya, itu qisas. Jenayah ke atas harta benda seperti mencuri, merampok dan sebagainya, nak jaga harta. Jenayah ke atas keturunan seperti zina. Jenayah terhadap maruah dan kehormatan seperti qazaf, yakni menuduh perempuan baik berzina.
Yang ni nak jaga kita punya keselamatan jasad dan nyawa. Apalah arti hidup kita? Kita tidak aman kalau nyawa kita tidak selamat. Orang Cina nak hidup selamat, Melayu mau selamat, India mau selamat, Myanmar lagi mau selamat. Sebab dia orang luar. Harta benda, kita nak harta kita selamat. Kalau harta tak selamat, hidup tak seronok. Ini pokok kebahagiaan manusia. Nyawanya selamat, tubuh badan selamat, harta selamat, kemudian keturunannya juga selamat, maruah diri juga selamat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala buat satu undang-undang, kita panggil undang-undang qada, undang-undang jenayah, peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Imanun billah, beriman dengan Allah. Peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dilaksanakan dalam sebuah negara bagi menjamin keadilan dan keselamatan ummah, termasuk yang bukan Islam. Allah tak sebut dalam Quran. Hak ni untuk kita, tidak untuk orang bukan Islam. Hak mana? Kita ni yakin ke tidak? Saya duk risau yang tu. Kita ni yakin ke tidak? Tadi kata imanun billah, beriman dengan Allah. Persoalannya kita yakin ke tidak? Yang kita kata imanun billah tadi, kita yakin ke tidak? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidaklah harus, yakni haram, bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai suatu perkara, tidaklah harus, yakni haram, mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat pada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas nyata. Persoalan sekarang ni, kita setuju ke tidak? Yang pertamanya bukan soal pelaksanaan dulu. Tak boleh buatnya kita sampai hari ni, belum buat lagi. Sekalipun dalam sejarahnya panjang ni, tapi saya cadang nak berhenti pukul 9. Setuju? Tinggal minit lagi. Setuju? Tak setuju pukul 10. Sejarahnya, saudara-saudara sekalian, sejarahnya bahawa Malaysia pernah melaksanakan undang-undang ini sebenarnya. Dalam sejarahnya, sejarah itu mak bapak kita bermulai lagi. Halangan dan penyelesaian pelaksanaan Islam di Malaysia. Kan saya sebut tadi dah, ada lebih kurang 7-8 tajuk. Lalu macam mana? Tahun 1303 Masihi, ada bukti menunjukkan bahawa Islam, undang-undang jenayah Islam dilaksanakan di Terengganu. Tahun 1446, zaman Kesultanan Melaka, Sultan Muzaffar Shah, dilaksanakan Islam di sana. Masa ni mak bapak kita pun tak lahir lagi. Tahun 1592 Masih hingga 1614, Pahang disebut sebagai antara negeri yang juga melaksanakan undang-undang Islam. Sejarah tu sudah ada. Sejarah apa dia? Sejarah dilaksanakan undang-undang Islam ini. Okey, saya balik tadi balik. Saudara sekalian, persoalannya sekarang ialah bukan persoalan laksana tu dulu, terima ke tidak. Saya duk risau yang tu. Saya duk risau orang Islam sendiri tidak yakin dengan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Kelantan dan Terengganu, inilah dua buah negeri yang sudah ada enakmen kanun jenayah syariah. Kita panggil KJS. Kalau sebut hudud orang takut.
Di Kelantan, enakmen Qanun Syariah 2/1993 telah diluluskan oleh Dewan Negeri pada November 25, 1993. 20 tahun dulu. 20 ke? 20 tahun dulu lah. 93, 2003 93, 2003, betul lah, 20 tahun dulu. Manakala enakmen jenayah, bila kata enakmen peringkat negeri, saya tak pakai undang-undang, bila dia pakai undang-undang lagi, istilah kena betul juga, jangan bertukar. Najib mughallazah, mughafafah, tukar, malu kita. Jangan bertukar yang tu. Manakala enakmen jenayah syariah Terengganu 2003 pula diwartakan pada 25 September 2003. Mana apa dia? Undang-undang ini sudah pun ada. Soal dia tidak lengkap, mesti dilengkapkan. Yang pokok-pokoknya sudah betul, sama ada dari segi kisasnya, sama ada dari segi hududnya, sama ada dari segi ta'zirnya, sudah ada. Memang sembahyang maghrib itu 3 rakaat, tak tukar dah. Sembahyang isyak tu 4, tak bertukar dah. Cuma ada benda-benda yang perlu ditambah nilaikan dia, diperbetul, dilengkapkan dia. Itu benda biasalah. Itu ahli-ahli undang-undang akan buat dia. Maka Kelantan dan Terengganu sudah ada. Timbul persoalan apa? Boleh tak undang-undang yang sudah diluluskan oleh Dewan Negeri untuk dilaksanakan? Jawapannya dia tidak boleh dilaksanakan, kerana dia ada halangan. Halangan inilah sesiapa yang ada kuasa wajib menyelesaikannya. Halangan yang pertamanya ialah Perlembagaan Malaysia. Ini halangan yang pertama. Kita akan bertemu dengan Perlembagaan Malaysia pasal 121. Payah juga baca ini perlembagaan ni. Perlembagaan Malaysia perkara 121 menjelaskan bahawa kuasa kehakiman persekutuan terletak kepada Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Agung, Mahkamah Tinggi Melaya dan Borneo dan Mahkamah Rendah. Oleh kerana itu, Mahkamah Syariah hanya menjadi mahkamah negeri. Maksud apa dia? Mahkamah di peringkat syariah ini, dia ada lagi satu undang-undang di sini. Nak kena faham. Saya tak baca semua tak habis. Kenyataan di atas dengan jelas menunjukkan bidang kuasa yang amat terhad yang diberikan oleh Perlembagaan Persekutuan Malaysia kepada Mahkamah Syariah di negeri untuk melaksanakan bidang kuasanya. Walau apa bertafsiran tentang kemungkinan bagi melaksanakan undang-undang Islam yang terdiri daripada hukuman hudud kisas, maka halangan terbesar adalah apabila Akta Peringkat Negara, Akta Mahkamah Syariah bidang kuasa jenayah Pilihan 84 jelas menghalang pelaksanaan hukum tersebut kerana ia jelas melebihi kategori hukuman yang digunakan. Contoh, kalau orang zina sebab 100 yang dibenarkan oleh Perlembagaan bidang kuasa jenayah Akta Mahkamah Syariah ini hanyalah 6 kali selat. Maka yang pertama kita kena selesaikan apa dia? Yang pertama kita kena selesaikan ialah apa dia? Yang berkait dengan Perlembagaan Malaysia. Ni kena selesai dulu. Bukan kita tukar perlembagaan, jangan salah faham. Bukan tukar perlembagaan. Sudah disebut oleh Profesor Ahmad Ibrahim, tambah je satu pasal. Mana-mana yang bercanggah, mana-mana yang bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka hendaklah gugur dengan sendiri. Kalau sini, apa-apa undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka dan yang berlawanan dengan perlembagaan ini hendaklah terbatal. Setakat yang berlawanan, kita ubah sikit je apa dia, yang berlawanan dengan Quran dan hadis, maka ia sendirinya adalah terbatal. Mudah je kan? Sudah lama dicadang, tapi orang kita tidak serius.
Siapa yang mencadang? Profesor Datuk Dr. Ahmad Ibrahim. Lama dah dia cadang, mati dah dia, subhanallah. Profesor undang-undang yang pakar undang-undang UAE satu masa dulu. Saudara sekalian, orang kita buat tak kisah. Pasal apa dia? Orang kita rasa tidak berdosa bila kita tidak laksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya duk risau benda tu. Orang kita rasa tak berdosa kerana tidak dilaksanakan undang-undang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia rasa tak berdosa. Dia tak rasa berdosa kerana dia tidak melaksanakan undang-undang Allah. Saya dah sebut dulu contoh. Pukul 9 angkat tangan, beritahu. Bukan suruh berhenti, beritahu pukul 9. Okey. Orang kita ni tuan-tuan, ni bab undang-undang. Ini perintah Allah. Allah Ta'ala perintah kita. Kalau kita nak menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, dan kalau kita nak hukum di antara manusia, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, hendaklah kamu hukum secara yang adil. Tentulah tidak ada satu undang-undang yang paling adil melainkan undang-undang yang datang daripada Allah. Allah mana? Allah yang buat kita, yang mencipta kita, yang buat langit, yang buat bumi, yang kita kata tauhid rububiyah itu. Tidak ada yang paling adil. Alaihissallah biahkamil hakimin. Bukankah Allah lah hakim yang seadil-adilnya? Kalau begitu apa dia? Undang-undang ni sahabat-sahabat sekalian, wajib kita laksanakan. Tidak cukup dengan seruan dakwah. Tak cukup. Mesti ada kuasa siasah politik untuk melaksanakannya. Di situlah letaknya apa dia? Sangat penting orang yang ada kuasa ini melaksanakan undang-undang ini. Dia kata, kita bukan tak nak ustaz. Ini tuan-tuan dengar dengan secara yang baik. Saya setuju bila orang kata kita tidak tolak undang-undang. Sangat cantik. Sebab kalau kata tolak undang-undang, wasak akidah. Kalau kita tak setuju dengan undang-undang ini, kita wasak akidah. Memberi jaminan Barisan Nasional tidak akan melaksanakan hukum budak kerana tidak berpaksi kepada realiti di negara yang memiliki masyarakat berbilang kaum. Baguslah kita terima tu, baguslah kita terima. Tapi bila kita kata kita tidak nak melaksanakan, kata suasana yang tak kondusif, apa dia ke arah itu yang kita buat? Apa dia yang kita buat ke arah itu? Itu persoalannya. Kita nak memperkenalkan GST, bukan 1 bulan ni dah. Nak perkenalkan GST, tahun depan April ke Mei 2000. Sekarang kita sebut dah. Kita kata tak kata ni, makna apa dia? Adanya kesungguhan kita nak memberi faham kepada orang ramai. Kalau betul orang tak faham, kita beri faham. Saya menyebut ni saudara sekalian, saya duk bimbang. Kita rasa kita terlepas di hadapan Allah. Dalam satu apa yang disebut oleh Sultan Brunei. Sultan Brunei itu ada 4 video Sultan Brunei. Ambil satu. Tuan-tuan nak jumpa saya nanti. Beberapa rakyat ini semua adalah langkah-langkah besar ke arah peningkatan. Saya kira ingat bahawa kita membangun adalah pembangunan fizikal. Ni hak yang mula-mula dia berucap.
Dia Brunei tahun 1996 dia dah sebut. 1996 dia sebut lah. Negara Brunei Darussalam walaupun kecil, tapi ini tidaklah menghalangi kita untuk mengambil langkah-langkah melaksanakan undang-undang syariah. Kerana selaku orang Islam kita wajib melaksanakan sebagai memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila undang-undang syariah terlaksana, maka barulah bumi yang permai ini dapat diungkap sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik dan Tuhan Maha Pengampun. Kita tidak ada pilihan lain selain daripada mematuhi semua perintah Allah. Inilah kewajiban utama kita. Salah satu daripada perintah itu ialah melaksanakan undang-undang. Itu adalah undang-undang syariah. Secara aman pada 15 Julai 1996 dan dalam persidangan Majlis Agama Islam pada 13 Mac 2011, mereka ada menyebut secara khusus mengenai undang-undang jenayah syarak. Ini juga sepatutnya mendapat perhatian yang serius dan serius. Kerana kita tidak boleh lagi berkata tidak atau tunggu dulu, sebab kita sudah mencukup segala-galanya, ada kemampuan dan ada kuasa untuk melaksanakan. Kalau kita masih juga berkata tidak atau tunggu dulu, ini adalah tidak benar. Siapakah kita di hadapan Allah untuk berkata tidak atau tunggu dulu, sedang undang-undang ini bukanlah baru diubah, tetapi telah termaktub di dalam Al-Quran dan Al-Hadis semenjak dari 1400 tahun lebih lagi. Jadi dia kata panjanglah cerita itu kan. Kita tak ada pilihan lain, melainkan kita kena melaksanakan undang-undang ini. Kita tak ada pilihan. Siapakah kita di hadapan Allah untuk mengatakan tidak, tunggu dulu. Jadi kena usaha. Wajib kita usaha ke arah itu. Supaya apa dia? Yang pertama, rakyat itu faham. Yang kedua, kita boleh ke arah melaksanakan undang-undang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, kalau begitu, di antara halangan yang pertama perlembagaan, maka kena selesai. Tak boleh nanti ada orang masuk ke parlimen kata, Ustaz, saya tidak sokong. Pulang. Saya sokong. Ataupun saya sokong pun tidak, menentang pun tidak. Pulang dah. Macam mana? Nanti dia kata, saya Ustaz, kalau saya mati Ustaz, syurga pun tak masuk, neraka pun tak masuk. Lagi kacau. Nak duduk mana? Dia jawab pula, saya Ustaz, orang Islam pun tidak, kafir pun tidak. Kacau lagi. Saya nak sebut tuan-tuan begini, orang Islam tak ada sifat berkecuali. Yang berkecuali itu orang munafik. Ingat, kita orang Islam tak kira Melayu mana kita, parti mana kita sekalipun, bila kita mengaku beriman kepada Allah, imanun billah, bila mengaku kata beriman kepada Allah, maka yakinlah bahawa segala peraturan Allah Ta'ala itu, bukan saja dalam bab kisah hudud ta'zir, itu masuklah dalam bab ekonomi, dalam bab ibadat, dalam bab nikah kahwin. Wajib kita meyakini bahawa syariat peraturan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib kita imani. Termasuklah yang tengah heboh sekarang ini berkait dengan apanya? Undang-undang kesalahan jenayah, kisah dalam Islam, hudud dan kisah dalam Islam. Wajib kita imani, yakin sungguh-sungguh. Dan sesiapa yang ada kuasa
maka dia wajib melaksanakannya. Kita tak boleh main-main. Jangan main-main. Ini jadi macam orang tempat saya, orang Terengganu. Dia pula tak sokong. Nama negeri dia bagus dah, Darul Iman. Dia pula tak sokong. Kata pelik betul manusia. Benda tu besar tuan-tuan. Resiko dari sudut akidah tu besar. Jadi ini sebenarnya Allah Ta'ala nak ujilah kita agaknya. Siapakah di antara kita yang benar-benar beriman? Akhirnya tuan-tuan sekalian, kesimpulannya apa? Marilah kita meletakkan diri kita sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengenai kisah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang layak masuk syurga Allah. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Maksudnya ni kita nak pergi hujung dia, layak dah masuk syurga kita ni. Dan orang-orang yang terdahulu, siapa dia? Di kalangan Muhajirin dan Ansar. Sahabat-sahabat dulu masuk Islam mula-mula, kalangan Muhajirin yang beriman kepada Rasulullah, beriman pada Allah, beriman dengan Rasulullah, hidup di Mekah 3 tahun pertama, masuk tahun yang keempat diseksa, dibunuh, kena hijrah ke Ethiopia, ke Habasha, balik semula tahun kelima, kena khianat lagi, hijrah lagi, hidup susah payah kerana iman kepada Allah, mempertahankan Islam. Akhirnya kena berhijrah, hijrah, tinggal kampung halaman. Ni kita nama masjid apa ni? Hijrah. Oh, ni sudah hijrah ni. Wah, tahun depan kita pergi tajuk ni. Jadi saudara sekalian, hijrah. Dia tinggal harta benda, kekayaan, kesenangan, semuanya tinggalkan. Betul-betul kerana dia keimanan dia kepada Allah. Macam mana keadaan mereka? Radhiyallahu anhum. Allah redha pada mereka. Wa radu anhu. Mereka redha kepada Allah. Wa'adda lahum jannat. Disediakan syurga untuk mereka. Tajri tahtahal anhar. Disediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai, kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Bukan menang di dunia, menang di akhirat. Diampunkan dosa oleh Allah, diredai oleh Allah, diampunkan dosa oleh Allah, dan dimasukkan ke dalam syurga. Susah jadi Muhajirin, susah jadi orang Ansar pun susah. Tapi itulah hakikatnya. Mereka lah ahli syurga. Dan kita Ustaz, ahli kita punya walladzina taba'uhum. Kita ada bahagian kalau kita tahu walladzina taba'uhum biihsan. Dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka biihsan, dengan kebaikan. Apa dia? Bil iman wa ta'ah. Dengan iman dan taat. Jaga iman kita, akidah kita, tauhid kita biar betul. Kemudian kita kena taat syariat, jaga betul. Syariat ibadat sembahyang puasa, syariat nikah kahwin, syariat muamalah ekonomi, syariat muamalah siasat politik, termasuklah soal undang-undang jenayah dalam Islam. Kita kena ikut. Barulah kita termasuk di kalangan mana? Radhiyallahu anhum. Allah redha pada mereka. Wa a'adalahum jannat. Disediakan syurga untuk mereka. Ya sahabat sekalian, kita berhenti sekali itu, insyaAllah lain masa kita akan jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meredamu dan syurgamu, dan kami minta jauh dari kemurkaanmu dan nerakamu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami meredamu dan syurgamu, dan kami minta jauh dari kemurkaanmu dan nerakamu. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah,
Ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dan juga dosa-dosa kami ya Allah, dan rahmatilah mereka, kesihatilah mereka ya Allah, rahmatilah mereka dalam kubur sana ya Allah, ringankan azab kubur mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah, sejahterakanlah mereka ya Allah dalam kubur sana ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jaga ubahkan hati kami ya Allah setelah Engkau hidayah keimanan kepada kami. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi syamsika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sinarilah hati-hati kami ini ya Allah dengan cahaya hidayah daripada-Mu, sebagaimana Engkau telah menyinari bumi ini dengan cahaya matahari-Mu. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami minta jauh daripada ilmu yang tak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, daripada hati yang tidak khusyuk, wa min nafsin la tashba', minta jauh daripada nafsu yang tak pernah kenyang dan puas, wa na'udzubika min ilmin min 'amalin la yurfa', kami minta perlindungan-Mu ya Allah daripada amal yang tak diangkat kepadamu, wa min du'ain la yusma', dan doa yang tak didengar oleh-Mu. Allahumma barik lana fima a'taitana. Ya Allah, berkatilah apa-apa yang Kau telah berikan pada kami ya Allah. Allahumma barik lana fima a'taitana min malin wa banin wa kulli syai'in a'taitana. Ya Allah, berkatilah apa-apa yang Kau beri kepada kami ya Allah, sama ada harta benda, sama ada anak-anak, dan apa-apa sahaja yang Kau berikan kepada kami ya Allah, maka campurlah ke dalamnya keberkatan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah bagi kami pasangan hidup kami, suami kami, isteri kami, serta anak-anak kami qurrata a'yun, penyejuk hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi rakyat yang bertakwa di belakang kami. Allahumma usul Islam wal muslimin wa adilla syirkal musyrikin. Ya Allah, bila pertolongan kepada Islam dan umat Islam, kehancuran syirik dan orang-orang yang musyrik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Di belakang sana nanti nak minta pertolongan khusus sekali lagi, sebab kami telah dalam pembinaan Mak Tafiz Darul Izzah Mandi Kuantan. Jadi tuan-tuan tolong letak sekarang nanti, kemudian tuan-tuan pakat dengarlah niat untuk arwah mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Jadi kita dalam minggu ni kita dah mula projek kita, insyaAllah. Agak-agaknya kita boleh siap. Tahun ni mungkin tak siap lah, kita tahun depan. Jadi tuan-tuan dijemputlah untuk buat infak ataupun derma kepada Mak Tafiz Darul Izzah Mandi Kuantan ini, insyaAllah. Kita tutup majlis baca tasbih kafarah dan juga surah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.